pagi tadi ada problem sikit. Ya, tadi saya upload video cepat. Saya upload video dia cepat. Okey, pagi tadi itulah saya dah wrap up bagaimana kita nak cantikkan kita punya FB page, macam mana kita nak uruskan YouTube, terutama YouTube. Saya fokus YouTube tu sebab kita banyak video, kita ada banyak video yang kita simpan, kita tak tahu macam mana kita nak uruskan video kita, terutama di channel kita, sebab nanti kita akan banyak gunakan bila kita dah pandai OBS, kita banyak nak streamkan ke YouTube lah. YouTube ni kita nak streamkan supaya nanti kita akan belajar sedikit tentang StreamYard pun sama juga. StreamYard kita nak pakai Facebook dan kita nak pakai YouTube. Jadi sebab tu kita nak uruskan YouTube. Okey, seterusnya hari ini saya nak tunjukkan adopt dulu. Kita go step by step sebab nanti petang nanti kita akan buat rak buku. Semua dah ada pernah dengar tak Flip HTML5? Pernah dengar tapi tak pernah guna. Okey. Maknanya dekat sini kita tak pernah ada apa yang saya katakan tadi, kita tak pernah ada maknanya kita tak pernah ada rak buku. Okey, nanti saya akan sharekan. Saya dah pergi ke portal IAB tadi. Ni tadi sekejap je saya buat. Kan? Jadi bila kita nak bagi ceramah kan, kadang-kadang kita nak letak muka kita kan. Sekejap je saya buat, tak sampai 5 minit pun. Dah pandai, nanti dah boleh buat dah macam ni. Kan? Nampak kan? Saya tulis ni, yang saya punya slide ni. Nampak tak? Ya. Okey. Ini yang saya katakan tadi, nanti kita jadikan dia, ini slide PowerPoint. Jadi kita jadikan dia sebagai JPEG. Kita savekan dia, yang slide yang ni, kita slide yang pertama ni, bila kita nak bagi ceramah, bila kita nak bagi talk, kita ada slide yang pertama. Kita tahu okey, gambar kita, logo kita semua kan, bila tarikh tu semua. Okey. Jadi kita jadikan ni sebagai thumbnail nanti. Image that, apa yang saya nak ajar tadi ialah yang sesi yang pertama, kita jadikan slide yang pertama tu sebagai JPEG kita. Nanti bila kita dah ada video, kita nak upload, tadi saya dah ajar dah, pergi ke kita jadikan dia playlist, kita create playlist, nanti tengok balik video tu. Kita create playlist dekat kita punya channel, lepas tu kita upload video, kita letakkan thumbnail. Jadi thumbnail kita tu akan keluar yang ni. Nanti you akan tengok nanti dalam video saya punya video semua ada thumbnail ni. Video Dr. Su akan ada thumbnail dia, slide yang pertama tu. Video Encik Fuzi akan ada thumbnail dia. Jadi dia cantik. Dia akan cantik. Jadi kalau katalah kita handle mana-mana program, mana video tu, contohnya bengkel apa, kan? Kita buat thumbnail penceramah tu. Kalau penceramah lain, kita buat thumbnail dia. Jadi kita nampak tu. Tadi pun kita dah ajar tentang Bitly kan? Bitly tu ialah bukan setakat Cik Ashraf dah apa nak cakap? Tak okey. Contohnya Bitly tu bukan setakat Bitly tapi nama tu. Contohnya bit.ly/ kursus My Digital. Attendance. Apa lagi? So kita dapat differentiate between satu link tu. Kalau tidak, kita bagi orang, selama ni saya tahu kadang-kadang macam tu lah. Bagi orang link. Jadi orang tak tahu. Betul tak? Link tu link apa? Betul tak? Kawan-kawan. Yap. Jadi itu gunanya Bitlink tu. Kita ada nama. So dekat Bitly kita boleh tracking kan. Kita boleh tracking dari segi orang punya soal jawab. Kan? Sekarang ni saya tunjukkan kalau you scankan ni, kalau semua ambil handphone. Okay.
ambil handphone sekarang ni, kalau you scan dekat situ, cubalah nanti kita tengok scan ni dia pergi ke mana? Tuan, cuba scan, tolong jawab. Saya punya QR code tu pergi ke mana? Tengah scanning. Dia tak YouTube. YouTube kan? YouTube Dia channel. pergi ke Personal YouTube channel. Ke YouTube channel. Oh, ni yang tadi ni. YouTube tadi You tengok tak, ada tak gambar Dr. Su? Dr. Shu. Tadi Oh, kita pakai baca- handphone ni. Tak, yang Okey. yang dapat ni adalah your punya YouTube channel direct. Jadi semua tu nampak file-file kat bawah tu lah. Jadi kalau kena kat home. dia kena klik. Saya silap ni. Saya tadi saya silap link ni. Patutnya saya buat link ni. Tak apa, saya buat Dia link tak pergi, channel. dia tak pergi kat home lah, dia pergi dekat file-file. Dia pergi kat video. Tak apa. Alah. Ada, Klik di ada. home. Klik kat video, ada video Dr. Suhailah. Ada. Itu bukan video Dr. Salah, tapi tadi Thumbnail sebab je. video Dr. Salah tak boleh masuk lagi. Saya buat thumbnail lah. Oh, thumbnail. Okay. Tadi saya ajar thumbnail kan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ni ialah macam ni lah. Nanti saya punya video semua ada thumbnail ni. Jadi dia kalau tengok Puan Azura punya tu ada thumbnail. Video yang siri 5DT tu tak ada thumbnail. Jadi dia tak cantik. Kan? Cuba tengok kita punya handphone tu. Video yang ni tak ada. Jadi dia tak cantik tau. Dia tak cantik dia punya ni. Jadi kalau ada thumbnail, dia ada yang macam Dr. Saila tu. Tak apa, nanti tengah hari nanti saya tukar balik saya punya QR code tu untuk saya punya channel lah. Okey. Jadi itu yang kita nak tengok, kita nak belajar. Okey. Dari segi tu. Okey. Sekarang ni saya nak ajar dua. Saya nak ajar Canva tak payah kot. Perlu ke? Kalau sempat kita belajar ya. Okey, boleh. Tapi rasanya ada yang lain nak tahu juga kot. Sebab Canva ni tak expose juga pun dengan orang lain. Sebab Canva hanya guru tertentu je. Cik Syarul. Ya, saya. Kalau tanya saya, Canva ni saya nak tanya Cik Syarul lah. Canva dengan Microsoft PowerPoint, mana senang? Kalau saya sekarang ni saya ada 365, mudah Microsoft PowerPoint. Kalau tanya saya pun sama. Kalau katalah saya diberi peluang Canva ni kita dapat yang limited lah, bukan yang berbayar kan, kita dapat yang limited. Itu saya diberi pilihan menggunakan design tu menggunakan PowerPoint. Saya rasa saya pun pilih PowerPoint juga. Sebab 365 ni dia boleh download free untuk semua template. Macam Canva ni, kita nak kekurangan Canva apa? Cik Syarul yang kita belajar tadi, apa kekurangan Canva? Sebab Cik Syarul dah pakai kan, apa kekurangan dia? Dia ada limited, ada copyright, banyak lagi yang isu dekat situ. Yang paling penting, Canva tak boleh remove background. Ya betul. Jadi kalau kita ada macam tadi kan, macam gambar saya tu kan, saya gunakan PowerPoint saja remove background. Kalau tidak dia 4 segi. Dia nak remove kena sign up sebagai account personal boleh lah. Tapi kalau yang free tak boleh. Apa yang ada je. Tak, kalau Canva ya? Kalau Canva yang free tu tak dapat, tak boleh. Apa yang ada je kita boleh guna. Oh, Canva pun kalau yang berbayar ada remove background. Dia ada function tu sikit lah. Saya tengok yang kawan-kawan yang boleh tu. Tapi saya tak nak subscribe lah sebab dia macam tak best sangat. Betul. Baik pakai Microsoft je. Jadi kalau tanya saya, yang saya nak share ni, better guna Microsoft. Satu percuma, sebenarnya Microsoft dari segi design tu dia banyak. Jadi kita boleh buat apa? Banyak sebenarnya features, tapi saya ajar tadi features yang senang je. Yang mana biasanya kalau kita dapat, kita minta penceramah kan, ambil gambar. Dia bagi gambar, kita tak boleh nak, kita nak remove background kan, dia bagi gambar sekeping. Lepas tu kita nak remove, kita nak design kan. Jadi susah. Jadi macam ni, kalau kita pakai Microsoft, kita boleh remove background tu kan. Jadi kita boleh cantikkan dia, kita boleh font ni jangan risau, kita boleh import sebenarnya font tu dalam kita punya Microsoft. Kita boleh import. Nak font lagi kita cari je, dia dapat zip, kita zip. And then banyaklah benda kita boleh buat. Jadi terutama kita ni nak buat presentation kan, kita ceramah kan. Jadi almost
kita nak slide kita yang pertama tu cantik. Design kita cantik. Sebenarnya sekarang ni kalau kita beli 365, kita boleh, dia ada design secara online tau. Kita boleh upload banyak. Jadi tu saya kata daripada Canva saya prefer PowerPoint. Sebab tu pagi tadi saya tak apa, Canva nanti saya intro lah. Okey. Sekarang ni sebelum saya pergi ke Flip HTML5, saya nak tunjukkan. Tadi Cik Syarul kata kalau ada rezeki akan dapat lah kan, akan dapat akan dapat yang license lah, macam UiTM semua staff dapat free license full, Adobe Acrobat DC Pro, memang powerful lah. Okey, jadi saya akan mengajar yang ada license lah, full license lah, supaya nanti kalau rakan-rakan dapat yang license, saya ada pirate ni tapi saya kata tak payahlah, tak etika lah nak kasih kan. Saya sebenarnya pirate ni dulu saya budak-budak lah kan, kesian boleh kan. PM tepi. Saya lah je cara. Saya ada yang tu kan, memang crack lah kan. Saya punya unit IT lah, unit IT dia bagi saya yang crack tu lah kan, yang memang. Tapi saya gunakan ni lah untuk student, untuk tujuan pembelajaran kan. Kadang-kadang kita, sebab saya mengajar desktop publishing kan. Jadi bila nak gunakan Flip tu, dia perlukan apa yang full version. Kalau tak ada full version, nanti saya tunjukkan apa kekuatan full version. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada mungkin macam ni lah kita macam ni. Saya rasa you all tak ada yang full version. Tapi program kita ni dirakamkan, nanti boleh tengok lah. Jadi kita tengok dulu apa yang boleh dibuat dalam full version. Okey, sebelum saya pergi full version ni, okey, saya nak tunjukkan satu perkara yang saya nak share lah. Tadi saya terlupa nak tunjukkan. Okey. Okey. Jadi biasanya nanti saya terus bagi kepada rakan-rakan boleh dapatkan semua folder. Okey, saya share ini cerita My Digital lah kan, kita cerita My Digital tu kita tengok sekarang ni semua dah senang. Kalau dulu kita tengok kita kena apa? Kena ada CD. Lepas tu kita ada pen drive kan. Itu sekarang ni perlu tak pen drive lagi kawan-kawan? Cik Syarul. Dah lama tak guna, kecuali nak simpan movie sekarang. Kenapa tak guna dah? Kita ada dah Google Drive semua dah. Senang. Itu dipanggil cloud storage. Jadi senang dah. Macam mana-mana kita pergi tak perlu lagi kita pening kepala. Macam saya semua benda sebab drive kita ni unlimited kan. Jadi tak guna rugi ataupun kita create lah macam saya kata tadi, tahun ni 15 gig. Tahun depan 15 gig and then 15 gig. So sekarang ni memang banyak kan. Jadi kita gunakan yang ni sebagai ni. Okey. Sekarang antivirus dia percuma kan, dia scan dulu sebelum masuk dokumen. Itu yang penting sekali tu. Kalau pen drive kan kita dah sebarkan virus. Itu isunya. Saya dulu saya ada 1 tera hard disk habis sebab student cucuk ambil kita kongsi dengan student habis virus kan. Jadi macam cloud storage ni kita tak perlu risau sebab semua yang ada dekat sini dia akan ada. Okey. So sekarang ni saya nak pergi kepada ceramah My Digital. Okey. Nampak tak ni? Ceramah My Digital ni? Nampak tak tuan-tuan? Nampak. Okey. Nampak jelas. Saya nak color lah. Saya nak color apa ni? Saya bagi color, okey ni lah color kan. Okey. So sekarang ni apa yang saya nak share nanti senang je. Besok saya kalau katalah hari kedua line bagus, saya masukkan Cik Fuzi punya video. Okey. So sekarang ni apa yang saya nak share ialah saya ulang balik tadi apa yang kita belajar, kita create link. Tadi Cik Syarul tanya pasal restriction dan sebagainya. Betul. Bila kita create link, nampak tak? Maknanya restriction ni, kalau saya bagi link ni, dia ada banyak kategori. Okay? So, contohnya, hanya within people dalam Universiti Tengah Mara saja boleh tengok. Mungkin Cik Syarul dapat link ni, tapi Cik Syarul tak boleh buka. Betul tak? Ya, betul.
Sebab kalau restrict, kita nak bagi Langsung. by email. Contohnya satu email. Email tu dia dapat. Okey. Kalau saya klik Universiti Teknologi Mara, hanya yang orang dalam Universiti Teknologi Mara saja boleh Dalam dapat. domain tu saja, dalam domain sama je. Ini tadi ceritanya tadi. Ini cerita yang saya kata tadi, saya nak masukkan dalam ni. Okey. Jadi sekarang ni saya boleh buka juga kepada anyone with the link. Okey. Jadi sekarang ni saya bagi link. Tapi link ni panjang tau. Sebab tu saya kata tadi dia macam ni tau. Kalau link tu panjang, susah, lambat dan sebagainya. Jadi saya sekarang ni, saya copy link. Okay. Saya dah ni ataupun kita share lah. The people with the group kan. Tengok either two. Tapi kita nak bagi ke everyone, tak apa. So kita copy link, kita done. Okay. So sekarang ni saya dah ni. Okay, jadi apa yang saya buat sekarang ni ialah di mana saya akan ini basic lah tapi saya ceritakan lah. Saya kata tadi saya buat bit.ly. Okay. Saya pergi bit.ly balik. Okay, jadi dekat bit.ly ni kita shortenkan dan supaya nanti kita senang tahu itu adalah dokumen apa. Kan? Link ni saya buat tadi, saya create, saya linkkan dia, saya copy. Okay, tak apa, saya tak nak cepat saya pelan-pelan supaya semua dapat mungkin ni. Okey, jadi bila kita dah dapat, nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan sebelah kiri kanan saya. Title tu auto, nampak tak? Kan? Sebab Yes. dekat sini kita dah buat dah ceramah. Kita dapat nama folder. Sebab tu saya selalu pesan bila kita buat folder ni kita namakan dia siap-siap. Supaya nanti bila kita buat bit.ly, dia dah ada nama dah. Lepas tu dekat apa yang dia katakan back half tu sampai bit.ly bit.ly / tu kita boleh ubah. Dekat sini nanti okey saya buat dokumen. Dokumen ceramah. Digital. So bila kita dapat link ni kita tahu. Itu yang saya nak share bit.ly ni supaya bila kita bagi link ke orang, orang tahu ini dokumen ceramah. Ini apa. Sekarang kita banyak bagi link pada orang tapi link tu orang tak tahu apa link tu. Kadang-kadang saya pun takut nak buka kan sebab saya tak tahu. Okey, so saya save kan. So saya save kan sini. Okey. So saya save kan sini. So sekarang ni saya copy. Okey. Saya save, saya copy. Okey. So saya dah nampak tak? Ini ceramah dia saya copy. Now saya sharekan dekat dengan rakan-rakan. Okey. Sebab saya jadi itulah saya jadi apa? Jadi admin semuanya jadi saya susah sikit. Mana saya punya okey. Mana saya punya chat hilang? Kenapa saya punya chat hilang? Di mana saya punya chat? 3 dot tu. Sekejap 3 dot. 3 dot tu? Sekejap. Oh, tak ada. Ya, saya okey saya ni dulu saya berhenti slide dulu. Ni ada. Dah berhenti slide. Okey, ni ada. Okey, saya sharekan ni. Okey, so sekarang ni nanti ada beberapa dokumen lah. Okey, yang nanti saya nak semua orang tengok nanti supaya dia ni lah. Saya punya ni dia view dia ni sekejap. Tak apa. Saya tak boleh share pula.
Tak apa, saya Dekat chat tak boleh paste saya tak boleh paste pula. Sekejap, saya tak tahu kenapa. Sekejap Saya dah letak ni, tapi masalahnya saya punya chat ni, saya tak tahu dia ke bawah sangat ke apa ke. Okey, saya tak nak buat full page lah. Saya tak nak buat full screen. Saya tak nak buat full screen so that saya boleh chat ni, saya boleh letak chat kot. Dia tadi sebab full screen tu dia tak boleh. So dah ada Bitly tu. Okay, jadi boleh nanti boleh ambil. Sebab nanti ada dokumen nanti yang saya bagi tahu kita nak pakai untuk kita punya kerja lah. Okey. Sekarang saya nak pergi dulu kepada ni lah. Saya nak pergi dulu kepada Adobe dulu ya. Saya nak ajar Adobe dulu. Okey, saya nak ajar Adobe dulu. Okey. So Bitly ni nanti saya convert kepada QR code lah. Saya convert kepada. So sekarang ni Google Drive saya ni yang ceramah ni saya dah share dengan semua orang. Okey. Okey. Okey, ada okey, sesi 1 tu saya dah masukkan. Nanti nampak sesi 1 tu saya dah masukkan. Nanti sesi kedua, ketiga dan keempat hari ni dah sesi ke-7. Ada nanti dalam video ni, sebab tu dalam ni tuan-tuan nampak tak? Nampak. Okay, slide ceramah. Okay, ni slide ceramah nanti saya nak masukkan Dr. Su punya slide ceramah. Okay, so semua ni saya dah masukkan dalam satu folder. Nanti setiap kali saya upload, nanti you all boleh access lah bahan-bahan yang baru. Jadi kita akan katalah dari 2 minggu lagi saya ada jumpa video baru. Saya akan upload dalam tu. So kita sentiasa akan dapat bahan-bahan lah. Kita akan sentiasa dapat bahan-bahan daripada folder ni. So folder ni kita boleh kekalkan. Okey. Okey, slide ceramah. Okey. Dr. Su dah masukkan dia punya slide. So saya uploadkan slide tu. Okay, so kita dah boleh nampak lah. Okay, jadi ini adalah kita punya konten yang saya dah share. Rakaman video, slide ceramah, itu logo-logo. Okay, saya nak bagi tahu bahawa saya kalau tengok sini ada satu folder. Folder ni dipanggil e-book. Okay, dan nanti saya ajar macam mana kita nak gunakan e-book ni dalam kita projek nanti. Kita nak gunakan dalam kita punya latihan nanti dalam PDF. Okey. Dah ni. Okay, now saya nak tunjukkan PDF. Ya tuan-tuan. Tak payah. Okey. Nampak tak yang hitam ni tuan-tuan? Cik Syarul, Cik Ashraf, Cik Aimi. Nampak tak yang hitam ni? Tak, masih kat drive lagi lah. Dekat drive. Masih kat drive lagi. Dekat drive lagi? Okay, tak apa. Saya cuba, saya tutup dulu. Saya tutup je Dia share screen kot. Kalau share window tu dia kekal yang tadi. Ya. Saya share balik. Share screen. Nampak tak desktop saya? Cik Ashraf? Tak nampak. Belum. Cik Syarul? Belum. Tak ada.
Share screen ke share link? Okay. Saya share screen. Ni. Belum nampak lagi. Saya share screen paparan desktop saya. Tak nampak lagi. Sekarang apa yang nampak? Nampak your name je. Nampak AM. Belum AM. lagi. Sekejap. Saya dah. Patutnya saya share. Sekejap. Tak apa. Oh, sebab saya spotlight dekat saya. Okey, silap. Tak apa. Sekejap. Sebab dia spotlight ke saya, jadi tak apa. Okey, sekarang saya share balik. Saya share screen. Okey, sekarang saya share screen semula. Nampak tak paparan desktop saya? Window. Nampak? Yes, Ya, nampak. nampak Window 10. Okey, Windows 10. Okey, sekarang ni saya tunjukkan arrow ni dekat Adobe Acrobat DC. Nampak tak warna hitam ni? Tak bergerak lagi arrow. Arrow tak gerak lagi. Okey, nampak. Okey, Okey. Dan Itu sampai. okey. Ini adalah ikon untuk Adobe Icon hitam. dia hitam. Kalau reader dia Dia warna warna merah. merah. Ya. Jadi saya bagi explanation reader hanya boleh baca saja, tak boleh buat editing. Lah. Okey, Adobe Acrobat DC Pro ni dia boleh buat editing. Okey, saya nak tanya kawan-kawan, Cik Ashraf, Cik Syarul, yang lain, pernah tak guna Adobe Acrobat DC Pro ni? Belum Tak pernah. Tak pernah. Okey. Sebab tu saya kata tadi, kalau Cik Syarul jaga apa semua ke, Cik Syarul, tolong minta Kementerian KIB minta license. Sebab kalau nak beli mahal ya. 1 tahun subscribe 1,200 personal, satu license saja. Dia mahal Dia punya license tu untuk 1 tahun, satu orang pengguna bukannya banyak license tau. Satu orang pengguna, satu license, harganya personal di pasaran 1,200. Very expensive. Setahun. Tapi dia very powerful. Jadi kalau kita dapat free macam UiTM dapat free, semua staff UiTM dapat free, memang best lah. Kan? Sebab dia ada apa yang kita buat tu nanti dekat handphone kita pun ada juga. So dokumen-dokumen kita ni sebenarnya kalau cloud ni semua ada. Sebab tu saya nanti rakan-rakan, sebab saya tak boleh nak connect saya tak boleh linkkan handphone saya ni dengan kamera kan, pakai virtual. Pastikan semua rakan-rakan download apps PowerPoint, apps Microsoft semua dalam satu tempat lah, sebab kita dapat free kan cloud tu kan. Jadi bila kita buat okey, contohnya saya tunjukkan PowerPoint Contohnya bila kita buat PowerPoint, nampak tak slide PowerPoint saya? Okey, coming. Okey, nampak. Okey, dekat atas ni ada nama saya kan. Ini akaun 365. Ya. Jadi sekarang ni bila kita save ni automatic dekat sini. Okey, ini saya punya ni lah. Okey, nampaknya saya ada dua. Saya ada satu yang ni yang nama saya sendiri personal. Ini free lah. Yang ni nama albakri@staff.uitm ni ialah account office yang diberi percuma. Saya ada dua akaun ni. Kadang-kadang saya pakai personal, tapi biasanya saya akan sekarang pakai ni lah, pakai yang UiTM punya. So bila kita letak sini, automatic dia upload. Dia upload dekat kita punya ni lah, kita punya ni. Okey. Itu satulah kelebihan dia. Okey.
Sebab kita pergi, kita nak faham hari ni saya nak buat fundamental je. Saya tak nak stres-stres, dah 2 hari kan. Hari ni kita buat belajar yang gelak secara. Kan 2 hari kita dah ni kan. Hari ni saya cuma nak sharing mana yang penting yang kita guna hari-hari. Sebab tu kita mulakan dengan Teams. Tapi sebenarnya overall ialah Office 365 yang kita dapat percuma dan ramai orang tak ambil. Itu pun ramai, IAB pun tak sepenuhnya ambil. Sedangkan license tu telah diberi percuma. Okey dah. Kita start balik kepada Adobe. Okey, ini adalah Adobe percuma. Okey. Saya yang ni Adobe ni sebab saya ingat rakan-rakan ada license. Okey, tak apa. Cuma saya tunjukkan dulu cara simple supaya nanti kalau ada rezeki IAB dapat license, you dah boleh install dekat komputer you dan you boleh gunakan Adobe ni. Okey. Kekuatan Adobe ni dia ada banyak. Kalau you all tahu memang best lah. Terutama ialah kita boleh tukar semua dokumen. Kan biasa kita dapat dokumen PDF kan? Boleh edit tak? Tukar edit words. Boleh. Boleh. Online. Boleh. Okey. Kita guna yang online-nya. Itu Syarul. Itu katalah Syarul kata pasal words lah. Tapi kalau ada tak dapat PDF PowerPoint? Ada. Boleh tukar tak? Kalau Boleh. pakai online sekarang boleh Tuan Bakri, tapi nasib lah kena tahu mana nak cari. Small PDF ke apa ke boleh tukar. Yang scan pun boleh. Betul nak jadikan image? Office Kita dia akan detect huruf tu. Jadi dia akan banyak benda lah. Okey. Boleh. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan beza. Okey, saya tunjukkanlah sebab ini kita belajar kan? Kita belajar. Okey. So, pertama saya sign in dulu. Okey. Saya sign in sebab saya ada akaun UiTM. Sign in tu dengan apa tu lah? Dengan apa email UiTM sajalah. Dia tak. Okey, tak apa. Saya share je lah. Okey. Kekuatan dia sign in ni, okey, nampak? Dia sign in ni nampak albakri@uitm. So, nanti kalau you dapat license, contohnya Encik Ashraf @MOE ataupun IAB. Ni maknanya kita sign in yang free lah. Maknanya kita gunakan license UiTM. So, kita sign in. Bila sign in tu, kita akan ada nama kita. So, nanti apa yang saya buat, saya simpan dalam sini, ada dekat handphone saya. Okey, nampak? Dia pergi kepada cloud. Maknanya kita boleh simpan dalam cloud lah. Kan? Kita santai saja. Lepas tu ni saya Kelas kau buat apa tu ke? saya dah tak apa, nanti saya dah lupa dah. Okey, tak apa. Yang ni sign in. Okey. Apa bezanya yang free dengan berbayar? Dia ada tools kat sini. Saya tunjukkan. Mungkin yang tak pernah tengok. Okey. Pertama, perbezaan Adobe DC, Adobe Pro DC dengan Adobe Reader adalah dia punya tools tu. Okey, ini tools dia. Okey, nampak tak tools dia? Nampak tak kawan-kawan? Ya, nampak. Yes. Okey, maknanya dia ada banyak create and edit, review, approve. Ini yang kata-kata stamp tu. Katalah kita dalam biasa kita chop kan, kita punya stamp kan. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kedai, kita minta soft copy. Jadi bila katalah nak authorize dokumen tu, tak payah lagi dah. Kita boleh stampkan gunakan dekat sini.
And then dia ada digital signature. Okay, and then dia ada password semualah kan. Contohnya kalau biasa dokumen-dokumen ada password tu, saya boleh buka password tu kat sini. Okay. So dia very powerful. Contohnya kita nak scan dekat sini, kita nak export. Ini yang saya kata tadi. Katalah kita ada dokumen tu kan, kita dalam PDF tu kita nak jadikan apa? Nak Microsoft Word, nak pergi spreadsheet, nak PowerPoint, image dan more format. Export saja. Contohnya kita dapat macam biasa kita dapat PDF kan. Macam mana nak tukar kan? Kita export, dia akan pergi Words. Katalah kita nampak sebab PowerPoint orang tak nak kasih ubah, dia masukkan dalam PDF, betul? Yep. Jadi kita pergi sini. Pergi Microsoft PowerPoint, dia akan convertkan jadi PowerPoint. Begitu juga kita nak jadikan dia image, PNG apa semua, JPEG semua dia boleh buat kat sini. So dia ada banyak. Encrypt dia buka tak? Cik Bakri. Yang Boleh? encrypt dia buka tak? Boleh? Yang encrypt juga. Ya. Encrypt tu nanti saya tunjuk dekat mana lah. Dia ada dekat edit tadi. Kita boleh buka. Biasanya orang dah taruh password sekarang dokumen dengan encrypt ni. Tak apa, boleh buka. Ada Buka teknik dia. juga. Yang itu best. Yang itu dia memang lebih. Dia ni lah. Okey. Contohnya kita ada page kan. Macam mana kita nak organize page? Okey. Saya nak bagi satu contoh lah. Kita buka satu dokumen. Okey, kita buka satu dokumen. Okey. Saya dah ada dah bagi contoh buku jajah 6, buku teks. Okay, saya ambil satu contoh buku lah. Saya ambil satu buku. Saya dah bagi satu dah. Okey, saya bagi e-book lah. Saya ambil daripada IAB. IAB ni saya bagi satu buku saya download. Kan? IAB ada penerbitan kan? Ada penerbitan. Ada. Okay. Dalam folder yang saya share tu adalah buku. Okay, tak apa. Nanti itu untuk kerja lain. Okay, contohnya buku ni kan. Alamak, saya katakan buku ni, boleh tak saya nak letak logo IAB kat sini? Kalau buku ni dah print ni, boleh tak? Kalau dah print Pak, biasanya tak boleh lah. Okey. Tapi kalau pakai ni boleh kot. Saya tunjuk magic Ya, ni format ni boleh ni. Ini boleh. Okey. Kita pergi kepada edit. Ini yang saya download Saya download daripada ini. Saya pergi kepada edit. Now saya nak letakkan image. Image ni saya buat picture ni. Saya ada logo IAB tak? Letak muka sendiri. Boleh. Nampak tak? Ambil. Tukar auto lah, tukar auto. Letak Al-Bakri. Tu saya buat sekali lagi. Saya tunjukkan. Okay. Contoh ini dia tak ni tau. Dia bukan vektor ni. Saya ambil image yang ni. Nanti dia nampak apa tu? Saya ambil image yang apa tu? Okay, ni. Nampak dia edit dia. Ni barulah best. Tak nampak kan? Dah siap dah. Dia powerful. Sebenarnya kita ada isu dulu macam kita cetak buku sukan Commonwealth ke apa kan, lepas tu tak boleh ubah kan sebab ada silap nama kan. Jadi biasanya kalau dalam digital, kita kalau katalah dah printing, kita dah contohnya nanti saya ajar macam mana kita buat e-book untuk conference ke atau apa. Jadi tiba-tiba nak ubah, tak boleh kan. Okey, ini satu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada ni besar sikit ni. Nak letak nama saya lah. Okey kan. Hak cipta Tiada 2020 baru ni saya ni. Okey. Jadi saya nak buat lah. Alah, saya nak kata apa ni kan. Nak dapat nama saya letak nama pengurus. Boleh tak saya tukar nama pengurus nama saya? Boleh. Saya kenal orang ni pun. Ada Zami tak? Tak ada. Tak ada. Saya kan. Dia daripada genting. Kat genting ni. Dekat genting. No problem. No problem Kan dia marah pula kan. Okay, saya edit. Tak apa.
Edit. Orang lama tu, nak pencen pun. Okay, so edit. Cik Bakri, sambil-sambil. Watermark boleh buang juga ke? Boleh. Bagus Wah, soalan. cantik. Watermark pages belakang kan? Tak. Nanti saya ajar. Setiap pages tu ada watermark. Yelah, itulah selalu banyak orang cetak sekarang itu kan. Sebab apa sekarang ni kita digital. Betul tak? Bila kita buat Ya. digital, kita nak authorize tau. Jadi kita nak kadang-kadang orang kata ni orang ubah-ubah kan. Jadi sekarang ni, ini yang saya nak tunjukkan. Dekat sini dia boleh buat watermark. Okay. Nampak tak? Dekat sini. Ni. Okay, Syarul. Okey. Dan kita tukar nama dulu. Okey, sama-sama sambil-sambil tu, sambil saya edit tu boleh tanya. Ada watermark atas tu. Kan? Dah tukar nama. Okey, dah siap dah. Tukar nama saya. Font pun sama tu. Nakal. Font tak lagi. Font tak lagi. Orang takkan tengok, orang takkan tahu punya. Kan? Powerful kan? Itu kata Cik Syarul kata nak watermark. Kita tak watermark. Okay. So watermark ni kita tengok dari segi kita nak buat dari segi file lah. Kita nak tengok dari segi file ke, dari segi teks ke, kita boleh ni lah. Jadi saya file ni, saya browse, saya buat logo tadilah. Saya cari picture tadi. Okey, sekejap dia format ni dia sekejap. Kita tengok balik. Kita tengok balik dari segi dia punya format ni. Okey, kita kena tukarkan dia jadi jadi dia punya logo tu sebagai PDF. Dia CSS. dia macam tu, dia tak boleh tu. Okey, jadi contohnya saya ambil satu ni lah. Dia jadi dia terus JPEG lah, tukar daripada PDF. Dia jadi JPEG sekejap. Saya dekat ini saya ada banyak kot sekejap picture. Tengok picture ni ada. Okey, contohnya saya ambil lagi. Okey, so satu logo ni. Okey, ini jadi sekarang ni kita boleh opacity ni kita buat ni. Nampak tak? Dia Syarul nampak tak? Okey, contohnya kita nak nampak. Dia biasa tak jadi tu watermark tu. Kita nak tengok dekat mana kita nak letakkan dia. Kita nak letakkan dekat center ke, dekat ni ke, apa semua ke, kita adjust inilah. Tapi kalau kita biasanya watermark ni kita akan dimkan dia. Okey. Ataupun kita letak sikit. Okey, jadi kita dah ada watermark. So kita apply. Kita buat okey. So nanti tengok dekat dokumen ni akan ada watermark. Jadi digital ni nampak tak? Dia akan ada watermark ni. Okey, kita ni nampak tak ada watermark? Refresh. Ada company name tu. Ada. Nampak tak ada watermark? Jadi kita setiap page ni dia ada watermark. Jadi tak adalah orang boleh nak tiru kan? Betul tak? Cik Bakri. Ya. Kalau kita dapat dokumen PDF yang dah ada watermark, kita nak buang watermark dia. Boleh? Boleh juga? Boleh. Tak ada masalah. Semua boleh buat. Nakal software ni. Itu saya kata kalau dapat ni student ni bahaya ni, tapi powerful. Dia ni powerful tu untuk editing lah, untuk baik lah. Jangan dia macam pisau lah kan. Jangan kita fikir patutlah mahal. Jangan kita fikir nak buat nakal kan. Jadi kita fikir software ni untuk yang baik kan. Macam tadi lah kita nak buat editing, kita nak buat tambah baik kan dekat ni kan. Jadi sebenarnya saya gunakan ni lah dulu untuk saya buat projek saya pertama digital buku combo kan. Orang kata susah tebal buku combo tu kan. Tapi sebenarnya dia tak tahu, dia tak explore Adobe ni, dia boleh save tu. Bila kita save tu, okay, tengok bila kita save tu, katalah saya nak masukkan dalam web, kita save as another. Nampak tak tuan-tuan? Jangan save as PDF.
bila kita save tu, contohnya buku convocation tebal kan. Jadi bila dia masuk dalam web, kalau orang nak search, dia jadi lambat tau. Sebab dia berat, betul? Ya. Jadi kita boleh renderkan dia, kita boleh another tu, reduce tu. Oh, Kan? boleh render minimize dah semula. Nampak tak? Ini yang saya katakan powerful. Jadi bila kita masuk, terutama kalau kita masukkan benda-benda ni dalam web. Kalau katalah 1000 pages, memang lambat orang nak download, betul tak? Oh, dia automatik jadi HTML punya format jadi ringan lah. Yes. Dia ada banyak tu. Dia ada apa tu, optimize, kita boleh render and then reduce size. Okay. Saya reduce size kan? Okay, saya nak reduce size. Saya boleh reduce size. Kan? Okay, Kalau tu reduce tukar size. untuk printing pula kalau nak printing. Okay, lepas tu kita boleh buat multiple files, kita buat ni semua, kita boleh buat ni semua. Okay, semua boleh kita boleh buat. Okay, itu dari segi dia punya kekuatan lah, kan, kekuatan dia dan sebagainya. Okay. So tools ni nanti kan kita boleh tengok dari segi organize page. Ada page-page yang kita tak nak. Kan? Kita boleh ni, kita boleh tambah, kita boleh buang. Nampak tak? Setiap page kan dah ada ni dah ada watermark. So kalau saya tak nak page tu, saya boleh buang. Oh, bahaya. Ataupun nanti saya nak tambah page. Katalah tiba-tiba kan Cik Syarul. Ya. Tiba-tiba pengarah kata, dah printing, ada tertinggal 5 page. Ataupun tertinggal 1 page. Macam mana you buat? Sekarang ni, buku ni dah printing, betul? Ya. Tapi dah printing dah tak boleh apa-apa lah. Jadi kalau kita nak tambah, kita kena reprint, betul? Ya, kena reprint lah. Tapi kalau sini, dia tak payah susah. You tambah je. Kat sini. Contohnya saya tambah kan. Insert from file. Okay. Saya ada satu saya cek dokumen. Ada dokumen tak? Okay lah. Apa benda saya nak buat ni? Saya nak buat, saya cek dokumen je. Saya cek dokumen je. Dia insert kena yang DOC je ke? Insert dia tak kisah apa-apa. PowerPoint dia boleh insert. Oh, Okay. okey. Contoh, saya insert PPT PowerPoint. boleh insert juga. Okay, Apa-apa format boleh masuk lah. XLS ke semua ke apa? Saya input hari ni kita, contoh dia macam-macam dia boleh buat ni. Okay. Dr. Su punya ceramah lah. Hack habis lah. Nampak tak? Nampak tak? Dia dah masuk dalam Dr. Su depan tu. Kan? Tiba-tiba kita nak, sebab tu saya kata tadi, dokumen ni, you jadikan dokumen, katalah you ada banyak slide kan. You boleh bentukkan dalam bentuk PDF. Boleh buat satu buku. Baru you save kan. Jadi depan tu you buat dia punya title. Kan? Lepas tu you masukkan slide tu dalam ni. Nampak? Ni slide Dr. Su. Breakout. Okey tak? Semua kena. Ha. Blackout. Mana Kejap backup? je. Okay. Bilik office saya blackout sekejap Cik Syarul, Cik Tak apa, saya Syarul, off sekejap. Okey, ada. Sedang mengikuti. Okey, so nampak tak dia punya powerful dia dekat PDF ni. Yes. Bagus tu dia terus paginating tu ikut tu. Katalah saya nak buat dia depan, saya pergi di depan. Kan? Saya boleh ubah the whole tu pergi depan. Yes. So jadi saya kata saya nak undo, saya undo lah. Saya ni balik. Okey, jadi dia boleh ubah semua. Ni saya pergi depan. So dia boleh ubahlah semua tu. Okey. Itu antara dia punya jangan silap. Okey. So
dia boleh ubah dan dia boleh letak watermark tadi. Okey, dan dia ada banyak lagi tools tu. Contohnya katalah saya nak ubah dalam bentuk export tadi, saya nak jadikan dia slide PowerPoint. Boleh je. Okey. Saya tukarkan jadi PowerPoint. Buku, tadi buku Word, kita export jadi PowerPoint. Dia akan jadi PowerPoint. Daripada dokumen, dia akan jadi PowerPoint. Okey. Itu dari segi powerful. Kenapa saya tunjukkan PDF ni? Sebab dia ada relate kepada projek aplikasi yang saya nak ajar. Flip. Hopefully, kita kata, hopefully doakan you all dapat license ni. Kalau you dapat license ni, you boleh explore dan dia powerful. Sebab apa tadi? Saya kata tadi bahawa banyak dokumen-dokumen yang nanti yang saya nak ajar ialah lepas ni saya nak ajar, lepas tu nanti petang you all cuba buat. You all punya pakai free pun tak apalah sebab saya ni platform saya yang saya buat ni saya nak tunjuk ni saya beli. Tapi saya dah create juga yang percuma. Yang percuma dengan beli memang banyak beza lah. Tapi kalau ada duit, AB nampak benda ni bagus, beli. Kalau nampak bagus, beli. Sebab penting. Banyak benda. Sebab terutama dokumen-dokumen kita. File pensyarah apa semua. Itu yang saya tunjukkan lah. Itu yang projek-projek saya tu saya pakai ni aja sebenarnya. Kan? Saya boleh jual lagi. Okay. So, ada nak tanya tak? Dia tengah convert ke PowerPoint ni. Ada nak tanya tak? So far okay. Okay, sekarang ni dia dah convert. Okay, kita tengok hasil dia. Dia tengah convert. Kita tengok hasil dia. Okey. Ini hasil dia. Saya Ashraf. Dah sebagai PowerPoint slide dah. Tadi dah nak dokumen kan. Sekarang ni kita nak, kadang-kadang kita nak present tu dalam apa? Dalam bentuk Word tu leceh. Kita present dalam bentuk PowerPoint. Dia boleh convert jadi PowerPoint. Daripada dokumen tadi, dia boleh convert jadi PowerPoint. Tak lari pun Tak lari. Dia lari sikit lah. Tapi dia okey lah. Kan? Namun, maksudnya yang watermark tu pun tetap ada. Dia tak lari. Nama saya ada tak? Tengok. Tak nampak. Ada. Pengurus penerbitan. Naik pangkat tiba-tiba. Okay. Dapat tak? Kalau agak-agak lah. Boleh hantar. Orang perasan tak yang saya ni ubah nama saya ni? Orang tak perasan. Tengok Muhammad Aziz dengan saya tu tak ada ubah pun kan? Ada ubah. Kecuali orang yang pernah edit ni. Perasan lah saya. Tak, maksudnya kalau orang tak baca benda-benda tu, orang tak nampak. Maksudnya tak ada nampak. Boleh jadikan evidence kita punya penerbitan ni. Cuma tadi saya tunjukkan. Okey, saya tunjukkan. Watermark tu dia boleh buang sebab dia jadi image. Bila dia masuk, sebab tu saya kata tadi, powerfulnya bila dia convert ke sana ke sini macam password ke apa, dia boleh ubah. Contohnya tadi kan, lepas tu nanti saya dah ubah ni, saya pergi ke mana? Si Ashraf ataupun Syarul? Apa dia dah ubah? Kalau saya nak tadi kata tiba-tiba saya dapat satu dokumen kan, ada apa? Ada macam-macam lah, ada password, ada watermark semua kan. Jadi dekat sini saya edit, contohnya saya delete ni kan.
Saya delete balik. Saya delete semua. Saya pergi ke mana lepas ni? Save as PDF balik. Patah balik. Yes. Saya pergi Patah PDF. balik lah. Hilang lah. Jadi hilanglah watermark tu semua. Jadi tu saya kata dia kalau kita biasa dengan ni macam-macam, kita boleh ubah ni semua balik ni. Daripada situ kita pergi sini, dari situ kita pergi sini. Sebab tu saya kata tadi soalan tu kalau ada encrypt ke apa semua, dia tak ada masalah sebenarnya. Kan? Dia normalizekan dokumen tu, habislah. Habislah. Kan? Ini saya cerita pasal dokumen aja. Kan? Saya cerita pasal dokumen aja. Okey. Dia tertarik tu rasanya. Jadi powerful maknanya dia ni memang powerful. Okey, satu Jadi sekarang dah pukul 12, saya nak masuk ke HTML5. Saya rasa semua orang, cuma hari ni sebab apa? Saya sebab you all akan ada license, so sebab tu saya tak bagi yang pirate. So ada tak nak tanya pasal Adobe ni? Sebab nanti you all akan dapat free tau. Kan? Kalau ada rezeki, you all akan dapat yang ni. Ada tak nak tanya apa-apa? Tapi kekuatan dia banyak dekat tools lah. Kekuatan dia banyak dekat tools. Yalah, dia banyak dia boleh combine file, dia boleh banyak benda boleh buat lah. Tu yang bagus tu. Dia bagus kat sini lah. Dia boleh export, dia boleh edit. Nak tanya, yang rich media tu maksudnya kita boleh tambah ke contoh video. Dan dia akan jadi tak, atau online tu dia jadi macam interaktif? Jadilah maksudnya boleh tak, macam flipbook kan? Jadi saya tengok ada ruang kosong tak? Saya tengok ada kosong. Tadi saya nampak kosong. Okey, ni ada kosong kan? Okey, sekarang saya nak add video. Dia sound pun boleh tahu. Dia nak sound ke video ke semua boleh. Okey, sekarang ni dekat sini saya ada video, betul? Saya browse. Saya ambil Dr. Su punya video. Okey. Okey, kita tengoklah kalau internet laju, cepat. Okey. Soalan Cik Ashraf, terjawab tak? Tunggu dia tengah masuk tu. Jadi, katalah kita dalam buku atau cara kita kan Cik Ashraf? Cik Ashraf? Ya. Yes. Dengar. Cik Syarul dengar? Dengar. Okey. Contohnya, you all buat satu buku acara, betul? Yep. Alright. Okay, nanti lepas tu cara tu nanti, you ada gambar ke, ada video lah kan? You boleh masukkan video tu dalam buku tu. Jadi bila you share buku tu ada video. Powerful tak? Yes. Jadi gambarnya. Dah macam flipbook lah. Jadi cantik lah kan kita, maknanya kita enhance kita punya buku. Biasa orang dapat buku tak ada video, tag ataupun biasa orang bagi PDF saja, tak interesting. Tapi you punya buku ni ada video. Macam surat khabar Harry Potter. Yes. Kita minta media kan, kita ada program tu, sepanjang program tu kita ambil macam ni lah. Okey, saya boleh buat buku tau, buku video. Okey, hari pertama nanti saya akan buat kan. Hari pertama Dr. Su, saya ambil video 1, video 2, 3. So saya buat sikit ringkasan tentang OBS. Lepas tu saya buat video. Saya masukkan slide. Semua saya boleh masuk sini. Kan? Jadi macam contohnya program kita hari pertama. Dr. Su, saya ada 3 video. Saya ada slide. Kan? Lepas tu saya ada sedikit dokumen. Saya buat macam ni. Lepas tu saya buat separator. Okey, hari kedua. Tajuk dia OBS, saya buat separator. Lepas tu saya masukkan gambar,
saya masukkan video. Hari ketiga. Kan? Nampak tak? Dah ada video dah tu. Okey. Okay, dah ada video. Okay, ni dah ada video. So bila dah ada video, kita dah save. Okay, nak tengok hasil dia. Kita save dulu. Okay, saya ni tak sign in tau. Kalau saya sign in jap, alamak, saya terlupa password lah. Kalau tidak bila saya masuk cloud ni, dia akan masuk ke handphone saya boleh share saja dekat semua orang. Saya sebab password ni yang banyak benda nak ingat. Macam biasa kat dalam handphone tu dah ada kan, dekat laptop saya dah ada. Cuma dekat sini saya tak ni. Okey, nanti kita pergi balik tengok Ini muka surat berapa ni? 83. 83. Okey, 83 Kita tak apa, sini boleh main je. Sekejap Tak apa kita benda ni penting kan, sebab nanti bila you dapat yang ada license, you dah tahu dah kan apa you boleh buat kan, senang kan. Dia boleh add video. Amin kau dapat. Amin, insyaAllah. Okey. Dia kata to view okey, dia ada version pula ni. Tak apa. Nanti kita explore. Okey. So dia dah ada tu. Okey. So sekarang ni kita boleh letakkan video. Kalau tanya saya page 83 83 tadi. Okey, kita boleh letakkan video. Tak ada masalah. And kita boleh Dia boleh insert video, lepas tu boleh tengok, save dalam PDF dan dia boleh tengok dalam bentuk video. Tu yang mahal. Dia boleh tengok dalam bentuk video. Sebab yang ni saya tak ada flash. Yelah, dia ikut itu dah ikut sistem komputer masing-masing Okey. Kadang-kadang dia record sebab dah tengok video kan. Lepas tu saya tengok, nanti saya tunjukkan lebih powerful lagi macam mana nak buat dalam bentuk flip. Flip tu lagi senang. Okey, ada salah lagi untuk yang ni? Nak tanya? Format video tu macam mana? Apa-apa je ke ataupun tertentu? Okey. Video banyak format kan? Video format ni dia VLC lah. VLC bagus. MP3 VLC bagus lah. MP3. MP3, MP4 boleh lah. Bagus lah macam tu. Kita boleh. Tak ada masalah. Video ni dia format yang latest lah. Tapi rasa yang tadi tu AVI tu. Dia AVI. Tengoklah macam mana. Dia sebenarnya restack ni bila kita masuk kat sini kan, kita masukkan dia punya okay, tengok kita tengok contoh tadi kan. Kita ambil buku ni kan. Okey, contohnya bila kita masuk ni, okey, sekejap saya nak delete balik. Okey, dia tak ada masalah tau. Kita pergi tools ni kan. Kita ni rich media ni, bila kita add video ni, okey. Bila kita add video kat sini, dia contohnya macam ni contohnya kan kita buku atau cara kita ada ucapan haluan VIP kan. Yep. Jadi sekarang ni kita buatlah gambar, dekat gambar tu kita buatlah video, kita rakamkan ucapan dia. Jadi sekarang ni buku atau cara kita ada ucapan tadi. Itu biasa saya buat. Memang orang terpegun lah bila bagi VIP kan. VIP akan berucap dulu. So dalam program tu bila makan tu kita tunjukkan VIP buku digital, buku atau cara kita kan ada video dia kan. Wah, dia kata hebat kan. Itu yang kita boleh buat. Jadi video yang ambil tu proses dulu tak? Macam kadang-kadang kita ambil dia dalam WNW MOV punya format, kita ubah proses tak tu masuk? Ya, kan kita ambil video tu kan. Dulu. Kita ada dalam kita ni kan. Jadi sekarang ni tengoklah macam mana kita nak buat kan. Biasa saya upload dulu dalam YouTube.
Daripada main YouTube tu saya proses semua, saya download balik. Oh, Saya kat bagi MP3 YouTube saja. proses. Pandai ni. Bagi saya proses. Itu dia. Yang teknologi itulah. Sebab bagi YouTube render lah. Bagus. Bijak lah tak YouTube fikir ni dah pun. render. YouTube ni dah render. YouTube ni dia apa-apa format pun dia boleh makan. Betul tak? Betul. Betul tak, Syed? Dan dia auto render. Pernah tak terfikir macam tu? Oh, tak pernah terfikir. Selalu buat sendiri je. Buat apa kita nak buat sendiri sebenarnya? Saya selalu cakap dengan orang, sebenarnya kalau kita dah ada channel tu kan, kita kalau tak nak ni kita private kan lah. Tapi yang pentingnya kita dah masuk dalam YouTube. Saya sebab apa tau? YouTube ni saya boleh tengok dekat handphone saya. Kalau katalah you nak simpan dekat apa tu, you kena buka pula you punya drive lah, itulah banyak proses lagi kan, nak download lagi. Betul tak? Betul tak, Cik Ya, Harun? betul. Jadi Betul. kalau you dah serahkan pada YouTube, dia dah render apa semua, dia dah virus apa semua, dia dah settle kan, okey lah. Boleh install Sony Vegas lah ni. Uninstall balik lah Sony Vegas tu. Buat berat je. Sebab saya tahu you gunakan Sony Vegas tu, dia nak render kan. Ya, Supaya betul. dia tak berat kan. Lepas tu kita tengok dalam YouTube 1 jam pun okey je kan dekat handphone kan. Ya, Dia tak dah lagi. stabil je. Itu dia. Itu dia kata share lah kan kepada orang. Semua video-video yang ada, rakaman yang you mengajar tu, simpankan ya dalam apa? Dalam you punya YouTube. Buat private tak apa. Kan? Supaya senang nanti you nak ambil. Dah download dia dah siap dah. Bila download Upload dia betul render. Ya. Betul. Betul juga. Tak ada Jadi, charge, free. keduanya kita mudah nak share dengan orang kan dekat situ kan. Kita mudah nak share. Itu saya nak share lagi ni. The best practice lah. Saya punya hari ni saya nak tunjukkan the best practice lah. Apa yang kita, pertama dari segi dokumen, apa yang kita nak buat macam ni kan, PDF tu. Cik Bakri. Ya. Idea ni sangat bagus. Sebab apa? Selalunya kita kalau direct GM, kita direct GM lah, kita rakam 1 jam 2 jam tu dia makan 300-400 megabyte. Besar kan? Betul, Tapi betul. kalau masuk YouTube akan jadi ringan. Dia akan kecilkan, betul. Tak Sebab terfikir tu pun. Cik Syarul, Cik Ashraf, pagi tadi saya mulakan dengan YouTube. Ya. Sebab tu saya share tu sebab the best practice. Tapi kadang-kadang kita nak suruh orang pergi kita punya channel, kenalah cantik kan. Ini channel Ya, pun betul. tak ada gambar. The idea I think is so practical. The idea is very practical lah. Untuk kita punya keadaan sebagai guru PDPR mengajar semua nak segera ni kan. Sebab kadang-kadang simpan dalam Google Drive ni betul. Tapi kadang-kadang susah nak cari, berat. Ini best experience saya lah kan. Susah nak cari, lepas tu nak kena download balik kan. Jadi the best practice ialah kita simpan dalam YouTube. Kenapa? Kita kena gunakan sebab kita dapat unlimited. Kalau dulu mungkinlah kan kita terfikir juga. Tapi sekarang ni unlimited, kadang-kadang tu yang saya kata tadi. Kita ada dapat benda tapi tak pakai. Orang punyalah susah nak beli. Kena beli tu. Berapa gig tu kan. Kena beli. Ya, Kita dapat subscribe. tak pakai. Ini yang saya nak share kan. Lepas tu kena cantikkan kita tu, barulah nampak profesional. Lepas tu ada logo MOE, link MOE, link IAB. Oh, orang tengok hebat tu. Macam mana you buat? Orang mesti tanya macam ni. Sebenarnya itu dah ada. rahsia. Tak explore kan. Kadang orang benda tu dah ada dah dalam YouTube. Orang tak explore kan. Sebab kadang-kadang kita dah belajar pula streaming kan. Kita dah belajar stream, OBS apa semua kan. Jadi now is the best practice lah kita buat benda tu, YouTube tu. Okay. Ada apa nak tanya lagi tentang this one? Tentang doc ni. Yang ni okey, rasa dah clear dah. Okay, Langkah-langkah lain ada? Sebab benda ni saya tak berat tau. Saya rasa yang saya ajar hari ni tak berat. Saya ajar apa yang best practice saja. Semalam dah berat, hari ni macam ringan jadinya. Semalam betul-betul berat, hari ni kira relax.
Kepala Malam pening. saya punya device high wire langsung tak boleh buat lepas tu. Hari ni kita banyak sharing lah. Ya, Hari ya, ni kita sharing. banyak Good, kita good. kita belajar dan kita sharing kan. Kadang-kadang kita kita tak benda yang kita terlepas pandang lah kan. Kita terlepas benda basic, kita Betul, terlepas pandang. betul. Macam YouTube. Semua orang ada YouTube kan. Macam tadi Cik Syarul kata, dia ada video sampai pakai Vegas kan. Tapi sebenarnya tak payah pun semua tu. Letakkan dalam YouTube je, betul. Boleh. Lepas ni After Effects ke iMovie ke letak tepi lah. Kan. Sebenarnya ni, sebenarnya kalau kita tengok dekat YouTube pun boleh apa lagi editing. Boleh buat editing. Yelah, YouTube dia kita bagi orang ada editing. Final Cut Pro. Dia orang belikan Final Cut Pro lagi yang lama. Rugi je. Dia sekarang ni makin lama makin senang lah. Sebab tu macam saya cakap lah kan, orang pakai PowerPoint. Itu orang tanya saya, Cik Syarul, Ya. macam mana you buat yang slide tu ada gambar, ada apa semua kan, you pakai software apa? Sebenarnya kita pakai PowerPoint juga. Tak tahu kan, macam dia kata, macam mana nak remove background kan. Jadi sebenarnya tak ada. Kita buat dalam PowerPoint aja. Kan, nak tukar background kita kata, macam mana ada image belakang tu kan, macam mana nak buat kan. Semua tu dalam PowerPoint aja. Tapi kita tak. Ini kita pergi macam-macam. Pergi iSpring lah, pergi macam-macam kita pergi je. PowerPoint dah cukup dah. Saya kata, orang dulu, saya pun sama. Dulu kita pakai Canva lah kan. Betul daripada Canva kita dah buat, letak dekat PowerPoint kan. Tak payah. Tak payah Because dah. they are worried that their teenagers might get bullied. Sekejap. Aduh. May be bullied by their friends. Saya kena mute sebab saya ni siapa ni. Okey, kan. Dia terlupa dia ni. Saya dah buat dah tak boleh, tapi tak tahulah sistem ni macam mana kan. Okey. Jadi ada soalan lagi? Setakat ni untuk Acrobat di sini okey lah. Saya cuma nak sharing lah kan, supaya nanti bila kita tengok kekuatan satu tu, macam saya kata tadi, orang kata kadang-kadang berat. Bila kita save tu, kita jangan save sebagai PDF, dia ada bagi save others kan. Dia boleh certified PDF, dia boleh macam-macam ni kan. Dia boleh dan ni dia boleh export. Dia boleh pergi export dulu kat mana kita nak HTML ke sebagainya kan. Dia very powerful. Katalah benda tu, dokumen tu kita nak masukkan dalam kita punya web page, kita terus pergi HTML, kita pergi ke script ke teks ke apa semua, semua dia ada dah. Pakai Joomla kan, Joomla kalau kita buat website kita boleh terus dah. Jadi dia very powerful lah untuk ni. Okey, saya nak tunjukkan satu saya nak buat satu. Sekarang saya tunjukkan. Okey, dah clear? Cik Ashraf, Cik Syarul dan rakan-rakan dah clear tentang Clear. Tinggal nak try and error lagi je. Okey, kenapa saya ajar ni? Sebab lepas ni saya nak ajar Flip. Jadi Flip ni ialah digital platform. Jadi asas nanti kita akan ambil dalam kita punya ni PDF, kita nak pergi masuk Flip. Okey, kalau clear saya tutup ni lah. Okey, sekarang ni saya nak kenalkan satu lagi. Okey, dia tak pergi sekejap. Komputer ni sebenarnya dah berat. Dengan mengajar pun pakai ni, kena beli satu sebab online ni kena, kalau kita webinar ni kita kena kejap saya stop sharing dulu. Okey, kita stop sharing dulu. Sekejap saya nak
Kita buka Chrome tab banyak sangat, dia memang resource hungry. Betul, betul. Dia tak boleh dah, saya nak tidak. Okey, sekarang ni sementara tu dapat tak access folder saya? Dapat tak access folder saya tu? Dapat buka tak folder saya tu? Folder mana yang tadi dokumen ceramah My Digital tu? Ya. Dapat. Okey. Minta download 2-3 buku. Okey, ada satu e-book buku IAB tu. Ada tak satu folder tu? Ada. Okey, sementara ni kita nak masuk ke software ni, tolong download dalam 1-2 buku. Satu buku pun tak apalah. Download dulu. Boleh? Okey, yang dalam tu dia punya file dalam tu dia ada 2 gambar, lebih satu yang laporan tu dia dalam bentuk pdf.crown download sebab ada .crown nanti saya tengok. Itu 0 byte kejap. Saya cuba rename. Sebab takut dia ada dot atas dot. Saya tak tahu kenapa jadi macam tu. Okey, kejap saya tengok. Dia tak boleh buka sebab dia kosong. Dia 0 byte. Cari mana yang boleh buka. Sekejap saya tengok Yang dalam ceramah tu dua-dua tak boleh buka. Dia bukan ceramah tau. Dalam e-book IAB tu. Tahu dalam e-book IAB tu dua-dua tak boleh buka. Tak boleh buka. Okey, sekejap saya double check balik. 1 minit. sudah saya malam tadi mungkin saya tinggalkan tu. Saya tinggal tadi tak tahulah apa bila saya download tu. Okey, tak apa, saya delete balik, saya masuk yang barulah. Sekejap. Saya delete yang baru. Saya delete dulu. Ada buku 4 buku kan? Tapi tak boleh buka semua Yang mana? Saya punya boleh buka satu, Iceland boleh buka. Okey. Tapi dia Syarul, PNG. Tak, itu yang Iceland dengan wacana tu PNG. PNG je. Muka depan je. Okey, tak apa. Saya delete dulu. Saya delete dan saya akan masukkan yang baru. Sekejap saya move to the drive. Ini link saja ni. Link je, itulah link. Link saja ni. Dia ada problem ni. Guna dia link saja. Okey, tak apa. Saya masukkan. Okey, saya dah delete. Saya masukkan satu. Sekejap saya masukkan satu buku supaya kita nak untuk latihan kan, satu cukup kot. Sebab masalah tu lah bila download ni dia makan banyak. Okey, saya masukkan sekejap. Yang ni saya rasa okey kot. Okay, saya masuk 2 buku Cuba tengok Island ni wacana ni pun okey saya rasa. Tak, wacana tu dia PNG. Okey, ada satu cara lagi. Okey, nanti saya share saya punya skrin. Okey. Saya tengah download tu, takut dia nampak pun macam slow sikit. Okey. Dia macam ni, kalau internet tuan-tuan laju, okey, cuba pergi ke portal IAB.
Okey, saya share screen, nampak tak? Portal IAB. No. Oh. Okey, Cik Ashraf, nampak tak portal IAB ni? Cik Ashraf? Nampak. Cik Ashraf, Cik Syarul? Nampak. Downloading. Okey, kalau Sekejap bos saya tengah call. okey, Cik Pergi Ashraf, pada kalau sumber. okey, kalau yang lain tu, sebab saya dah delete tadi, boleh tak download sumber? Boleh. Saya dah Sumber? ada. Okey, sumber buku terbitan. Yes. Ambillah satu pun tak apa, satu dua, sebab kita nak buat kita nak buat latihan petang nanti. Sekejap lagi kita nak buat latihan. Okey dah, saya dah download. Okey, ni kan buku-buku, ambillah satu dua kan. Okey. Okey. Kawan-kawan dan saya tanya Cik Ashraf lah, sebab Cik Ashraf ni kan. Susah ke Cik Ashraf kalau tengok dari segi dia macam mana dia simpan dekat sini? Storage dia lah, paparan dekat web ni. Rasa-rasa senang ke susah? Susah, agak sukar lah, kena browse, kena tengok. Maknanya proses nak pergi ke sini, contohnya ini buku kan, betul tak? Macam library lah. Yes. Betul? Jadi kita nak pergi satu buku ni dia susah. Kan? Dia tidak senang. Jadi apa yang saya nak share lepas ni ialah satu platform rak buku digital. Tak kisahlah kalau katalah Cik Ashraf nak buat rak buku untuk dokumen family, boleh, tak ada masalah kan. Kita buatlah dokumen untuk kita simpan digital. Ni yang dikatakan digital, maknanya kita nak menguruskan. Biasa tak Cik Ashraf banyak dapat PDF punya bahan? Ya, Sekarang banyak. Okey. Banyak. Macam mana Cik Ashraf, saya biasanya sebelum saya buat satu tu saya banyak bercerita dululah jangan letih pula. Tak apa, tak ada hal. Okey, Cik Ashraf dapat banyak kan? Banyak tu ada berapa sekarang ni koleksi PDF Cik Ashraf? Oh, ratus-ratus. Banyak. Okey, ratus-ratus. Okey, kawan-kawan yang lain pun saya cuma nak berinteraksi dengan Cik Ashraf lah. Tapi yang lain tu dengar lah. Maknanya boleh maknanya apa yang saya berkongsi dengan Cik Ashraf ni ialah kita nak cari solusi. Okey Cik Ashraf, seterusnya katalah Cik Ashraf ada dalam 50, ada kan 50 Cik Ashraf punya e-book? Ada. Sekarang ni soalan saya, Cik Ashraf letak kat mana? Saya letak dalam hard drive saya. Lepas tu nak access balik? Access ke hard drive lah. Susah tak? Yelah susah, lepas tu nak kena cari nama, nak kena ingat. Okey. Yang lain, ada orang boleh share saya? Seorang lagi? Puan Amy? Puan Amy ada tak? Ada. Okay. Macam Puan Cik Amy Ashraf biasa tak juga dapat? lah. Samalah, puas nak search, tengok satu-satu, cari balik. Leceh lah. Kan, nak macam ni kan. Yang buku-buku ni best tak yang ada ni dekat IAB ni? Oh, memanglah best. Sebab banyak benda kan, maklumat sebab Buku apa. elok untuk buat rujukan ni bagus. Wacana saya tengok ada yang baru tu, saya tengok yang ni coaching, ada buku wadah perkongsian kan. Bagus. Tapi
susah tak kalau kita nak pergi satu, susah tak nak download? Memang susah. Jadi sekarang ni, nak tak semua buku ni ada dalam kita punya rak? Yes, nak. Nak Senang. tak? Urusan. Okey. Maknanya, Betul. Cik Ashraf ada banyak buku pun, Cik Ashraf akan ada rak buku macam dekat library. Jadi, itu library Cik Ashraf ataupun Puan Amy dan yang lain. Maknanya, kita tak kongsi dah. Ada buku yang bagus je kita masuk. Ada buku yang bagus kita masuk. Jadi, macam kita beli buku lah. Jadi sekarang ni, saya nak ajar hari ni virtual read book. Okey. Okey. Dan sebab saya ni, bila saya masuk innovation, jadi saya terpaksa belilah benda tu. Sebab saya dapat dana. Saya dapat dana macam convocation, apa semua kan. Jadi banyak kita boleh buat. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni dah download Semua dah download Puan Amy dah download satu buku? Dah. Saya dah tahu. Dah. Okey, satu buku cukup sebab kita nak buat benda yang mudah. Okey, apa yang saya nak tunjukkan, pergi, nampak tak saya punya Google search ni? Nampak. Okey, saya tulis apa tu Puan Amy? Ni, flip HTML5 ni. Okey, jadi sekarang ni, kan sebab petang kan kita nak buat juga. Okey, tak apa. At least kita, sebab kita ada masa, nak pukul 1 kan? Kita nak break pula. Okey, sekarang ni Puan Amy atau Cik Ashraf dan yang lain, type dulu flip HTML5. Dia punya, dia punya ni, tak apa, saya copy dan saya akan letakkan dekat chat room Sekejap Yep. Kalau boleh, dia senang je. Flip html5.com ataupun tak apalah, saya letakkan ni, nanti semua orang boleh tengok. Nanti waktu tengah hari kita boleh kita boleh explore kan. Kita boleh sign in account lah. Ni dah pukul 1, saya nak masukkan dulu chat. Kita nak masukkan chat. Okey, saya dah masukkan link tu ke chat. Okey, saya dah tunjukkan dekat chat tu. Okey, sekejap. Kenapa Office ni keluar? Itulah bila kita interact dengan Office ni, dia akan banyak juga ganggu kita. Okey. Saya pergi step by step benda ni senang aja. Dia tak ada macam OBS. Okey. Cik Ashraf, Puan Amy dah masuk tu? Dapat tak paparan yang ni? Dapat. Puan Amy dapat tak? Puan Amy? Puan Amy? Dah, saya tutup mic. Dah dapat dah. Okey. Jadi apa yang kita kena buat ni, sekarang dah pukul ni, saya nak semua sign in dulu. Okey, sebelum sign in, sebab semua tak ada account kan, dia bagi percuma. Dia beri percuma, tapi dia ada limitation. Tapi bagus, at least kita gunakan yang percuma dulu untuk personal. Untuk menyimpan, tujuan saya personal ni ialah untuk menyimpan buku-buku digital PDF kita. Supaya kita ada satu platform. Maknanya kita klik aja link tu, kita dah dapat semua buku yang kita simpan. Okey. Cuma kalau IAB, ini kita peranan kita lah. Kan yang tu yang saya katakan My Digital tu pengurusan kan. Kalau kita memikirkan bahawa benda ni bagus, belilah untuk IAB. Sebab beza, nanti saya tunjukkan, petang nanti saya tunjukkan, beza yang percuma dengan berbayar tu banyak.
terutama dari segi security. Numbers, sebab saya nak tanya point Amy lah. Kita banyak tak deal dengan dokumen-dokumen, filing dekat pejabat. Ya, banyak. Okey. Jadi itulah, kalau khusus My Digital pemimpin nanti saya boleh bercakap, kenapa kita tak beli? Kalau benda tu boleh menyenangkan kita. Kan? Okey. Tak apa. Itu nanti kita ceritakan. Kita pakai yang percuma dulu, kan? Baru kita feel nanti, kita tengok, sebab apa? Saya ada yang akaun berbayar, okey, sebab saya ada duit dana research, saya belilah. Okey. Dan saya pun yang saya nak tunjuk ni yang percuma. Okey, kalau dia beli, okey, cuma sekarang ni masa saya dulu untung. Saya dulu untung bila saya beli tu, saya bayar lifetime. Saya dapat akaun enterprise ni, okey. Nampak tak saya tunjukkan ni? Cik Ashraf nampak tak? Ya, nampak. Saya pun on the same page. Okey. Nampak. Saya pun. So, kalau free, saya explain dulu sebelum kita pakai, sebab kita kena faham dulu software ni. Kalau free, kita dapat 20 gig aja. Tapi 20 gig pun dah cukup dah Cik Ashraf sebenarnya. Kalau untuk personal lah. Kalau untuk personal, 20 gig dah cukup. Tapi macam saya kata adalah, apa strategi kita? Cik Ashraf. Buka banyak akaun. Maknanya, kita dah ada banyak email kan? Betul tak? Katalah kita ada 5 akaun. Al-Bakri 1, Al-Bakri 2, @gmail 3. Kita pakailah 5 akaun. Jadi dapatlah 100 gig. Jadi yang ni buku ni. Tahun depan kita tak cukup, tambah lagi kan. Itulah strategi dia. Kalau katalah kita ni tak adalah bajet kan nak beli. Jadi saya ajar trik lah. Saya ajar trik. Cik Ashraf pun tahu. Yang lain saya ajar trik. Maknanya Cik Bakri saya nak tak cukup lah 20 gig. Daftar akaun baru. Dengan dia akan ikut kita punya email tadi. Bila kita daftar, dia akan tengok email kita. Contohnya Al-Bakri. Dapat 20 gig. Lepas tu tak cukup. Saya buka akaun baru email. Saya buka akaun email baru, Al-Bakri 2, Al-Bakri 3 kan. Ikutlah sebab Gmail pun dia tak ada had berapa akaun kita boleh buka. Betul Cik Ashraf? Betul tak? Betul, no had, unlimited. Kita nak buat 10 akaun email pun tak ada masalah. Dia free kan. Tapi dia ada dekat situ kita dapat 15 gig. Dekat sini kita dapat 20 gig. Ini saya nak bagi trik kan. Kata, "Olah mahal, tak cukup lah." Tak ada. Kita kena ada trik kat sini kan. Dalam IT ni sebenarnya kita kena ada trik kan. Kadang-kadang kalau kita lurus 20 gig memang tak cukup kan Cik Ashraf kan. Tapi kita kena pandai lah. Okey. Jadi saya nak explain sikit. Saya nak explain sikit, kita ada masa lagi. Okey, yang ni kalau kita free ni, dia ada per day, satu hari kita boleh upload 5 buku saja. Tak apalah, okey lah kan, satu hari 5 buku kan. Sampailah kita pakai habis 20 gig. Tapi macam saya kata tadi, itu yang saya ajar tadi. Kalau kita pandai, dekat PDF tadi, dekat Acrobat DC tadi, kita reduce tadi, dia punya file tu. Jadi file tu tak besar. Jadi bila kita masuk dekat sini, kan, dia tak besar file. Kalau file tadi dia as a PDF, besar juga. Kan, dia besar juga. Itu dia. Saya nak explainkan dari segi space tadi lah. Kalau Pro, dia unlimited. Fikirlah. Tapi kena bayar lah. 12 ringgit. 149. 150 kali 4 berapa? Setahun. Macam tu lah. Kan? Kalau 200, 800 lah. Dia tak sampai 1000. Okay, dia tak sampai 1000. Jadi, Platinum 20, 300, 4 kali 3 kali 4, 12. 1200 saja. Setahun. Kalau dia berbaloi, boleh beli. Untuk pejabat bukan untuk personal. Personal, jangan beli. Pakai yang ni. Tapi dia ada limitation lah. Nanti tunjukkan. Okay, apa limitation dia ialah dia tak ada, dia ada watermark.
Ni kadang-kadang untuk personal okey lah, kita tak nak tunjuk dengan orang. Kita nak pakai personal. Jadi dia ada watermark flip tu. Tapi kalau kita beli, dia tidak ada watermark. Kita boleh letak watermark kita. Logo IAB. Maknanya dekat rak tu boleh letak logo IAB. Nanti saya akan tunjukkan beza antara apa yang dikatakan watermark tu. And then kita ada dia tak ada advertisement lah. Ni kita tahu kan kadang-kadang ada advertisement, boring lah kan, ada advertisement tak best. Tapi kalau tak nak, kenalah beli. Okay, dia kita boleh iklan and then kita boleh banyak benda lah. Kan dari segi page per book, dia ada buku-buku yang lebih daripada 500 tak lepas kalau free. Tapi biasanya buku-buku kita tu tak banyak lah kan, dalam 300, 400 kan. Tapi kalau kita beli unlimited, saya punya account enterprise. Saya beli dulu 5,000 semua hidup. Masa tu mula-mula dulu, 5 years ago. Saya pakai ni, kenapa saya suka share satu platform yang established. Kadang-kadang ada platform-platform ni dia tak establish kan. 2 tahun dah tak boleh pakai. Saya cerita, saya berkenalan dengan ni dah 5 tahun dah. Saya dah beli 5 tahun dah. Saya dah pakai itu. Dulu mula-mula dia keluar, dia bagi 5 tahun tu for the life. Jadi sampai sekarang pun saya pakai benda yang free 5 tahun. Kalau sekarang tak. Sekarang untuk enterprise berapa? 5,000 per year. Maknanya saya kira 999 tu saya kira 1,000 lah kan. 1,000 kali 4. Saya tak tahu sekarang ni Cik Ashraf. Cik Ashraf? Ya. Yes. Dolar US berapa? 4.2. 1 equal to 4.2 lah. Jadi kalau 1,000 dalam 4,500 lah macam tu lah. Yep. Tapi biasanya enterprise ni dalam kita letak bajet dalam 5,000 lah. Biasa 5,000 lah. Okay. Jadi itulah. Okay. Dia banyaklah dia punya kekuatan ni. Kau tengok yang free pun okey. Yang free pun okey, tapi untuk personal lah, untuk kita belajar, untuk kita ni. Okey. So minta semua sign in. Saya dah sign in ni. Saya dah sign in. Saya pun dah sign in. Okey, saya dah okey. Kita nak break ni, nak saya tunjukkan yang berbayar ke nak terus pergi ke yang free dulu? Yang free lah dulu. Yang free dulu okey. Yang free sekejap Saya punya akaun banyak, dia bagi 10. Okey. So ni yang free Okay, yang free ni kita tengok kita tengok dari segi kita tengok, kita pergi dulu ni. Okey, saya tak settle lah tadi Ibu Secret sebab saya sekarang akaun saya berbayar kan. Okey. Ini adalah dia ni. Ini yang saya kata tadi, kalau katalah saya nak buat sekarang kan, saya nak buat homepage dia, Cik Ashraf. Ya. Dah senang, dah pandai ke belum buat homepage ni? Oh, tadi dah tunjuk dah. Jadi saya ambil aja kan. Saya ambil saja dekat tu edit homepage ni, saya ambil saja profile setting, banner setting, saya ambil select from the computer. Kita dah buat. Sebab tu saya kata kita belajar satu tu sebenarnya kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat kan. Kita boleh buat macam-macam. Tengok kita tengok saya dah buat banyak ni, kita tengok mana satu yang boleh masuk. Jadi senanglah. Kita dah belajar kan, kita buat banner kan. Tadi pagi tadi kita dah buat banner. Jadi takkanlah walaupun kita free tapi kena professional lah kan. Takkanlah free kita punya banner pun tak ada. Kan? Dia bagi free. Dia dah kasih lah profesional. Itu tadi yang saya ajar. Tak payah pakai Canva lah kan. Tak payah belajar lah Canva ni. Kan? Jadi kita adjust lah. Nanti kita adjust balik kan. Adjust nanti dekat apa? Dekat kita adjust dekat sekejap.
saya ada yang ni, sebab tu saya ada banyak ni. Saya kena tengok sikit yang saya punya tu yang suitable kan dengan ni. Okey, ataupun tengok ni kot. Okey, tak apalah, kita tengok mana-mana yang apa yang boleh masuk, kita masuklah. Tapi nanti kita adjust nanti, okey, kita dah nampak kan kita punya gambar kan. Jadi kita tengoklah maknanya perkataan tu kena selari dengan gambar. So bila kita buat design ni, kita dah nampak tak, gambar tu dah cantik tapi perkataan tu tak ada. So bila kita buat dalam PowerPoint tu, logo kita tu, perkataan tu, nama kita tu mesti selari dengan kepala kita tu. Maknanya daripada atas sampai dekat dagu. Jadi kan kita ada kosong kan. Biasa saya akan jadikan gambar ni sebagai benchmark. Gambar tu benchmark. Lepas tu perkataan ke tu apa tu saya akan tengok dekat situ lah. Jadi saya akan adjust supaya dia tak lari dekat situ. Okey. Jadi bila saya dah mana itu saya kita punya gambar kita, banner kita. Okey. Okeylah kan. Nanti kita adjust lah. Okey, avatar sama juga. Avatar ni kita ambil lah gambar kita kan. Kita nak profesional kan. Kata kita nak profesional kan. Jadi kita ambil gambar kita. Kita gambar. Okey. Masing-masing boleh set up sebab nanti kita break. Ni dah seronok ni sebenarnya. Saya buat benda ni simple je. Tak susah. Kita main-main letak gambar kan. Okey, saya letak gambar. Letak gambar lain lah. Letak gambar ni. Tapi dia tak boleh crop lah. Kalau nak kita crop lah. Kalau tak gambar pun. Jadi kita dah ada. Yang ni dulu kita kena buat. Banner kita. Okey, kita save. Kita save. Kan nampak profesional tu. Nampak? Kan? At least dah ada dah. Kan? Nampaklah kita punya ni. Kita punya ni dia ada Facebook dengan ni lah. Twitter semua nanti kita ni. Okey. Jadi itu pertama, homepage. Okey. Dah pukul 1 dah ni. Okey, kita berhenti sampai sini boleh? Kita berhenti dululah. Okey, kita berhenti dulu. Rakan-rakan, kalau boleh cuma sebab benda ni penting tau, sebab benda ni yang kita gunakan hari-hari, yang kita ada banyak e-book tapi bersepah. Hari ni saya nak ajar benda yang simple yang kita boleh gunakan, terus upload saja nanti. Jadi boleh tak semua takat ni kena ada account, buat apa tu banner dengan avatar. Boleh tak tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Susah ke? Nak tengok gambar je lah, nak cari gambar. Gambar tu carilah mana-mana Puan Aimi. Nanti tak apa, tak ada gambar pun tak apa. Nanti buat pakai PowerPoint dia. Saya dah ajar buat PowerPoint tadi. Okey. Pertama mudah saja. Kita ada account kita sign up dulu. Okey, kita sign up dulu. Lepas tu kita pergi kat homepage tu, kita at least kita buatlah kita punya, sebab saya dah ajar pagi tadi, apply lah sekejap kan, pakai PowerPoint aja. Bukan saya suruh pakai Canva ke, kena pakai apa yang canggih-canggih. Kalau saya suruh pakai Photoshop, lagi pening kepala kan. Saya suruh pakai PowerPoint aja, takkan tak boleh. Kan? Letak teks, letak logo. Logo ni pun saya dah bagi. Kan, boleh kan? Okey, insya-Allah. Yang banner tu pakai PowerPoint. Okey. Okey. Avatar tu carilah gambar-gambar kita, takkanlah tak ada gambar kan. Kadang kita ni penceramah orang nak gambar profil CV kita kan. Ya. Ada. Okey, kita berhenti sini. Petang nanti kita akan sambung macam mana nak letak konten dalam ni. Okey. Kena buat semua. Benda senang ni. Kalau semalam betul yang ni betul elok. Senang nak baca buku, tidak puas mencari. Nanti kita boleh share macam-macam dekat kawan-kawan kita. Okey, kita berhenti dulu kat sini dan kita sambung pukul 2.30 nanti. Boleh Puan Aimi? Boleh Encik Bakri. Terima kasih. Okey, alright. Okey, boleh. Okey, kita jumpa semua pukul 2.30 ya. Okey, 2.30 ya. Ini interesting. Benda ni interesting saya ajar. Saya ajar daripada macam mana nak buat PowerPoint, saya tarik, saya buat slow and steady.
Okey, kita berhenti dan saya off recording dulu. Okey, terima kasih Cik Bakri. Terima kasih semua.